Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanggal 18 Mac bersamaan dengan 4 Syaban 1442 Hijrah. Kita dipertemukan untuk sama-sama membincangkan berkenaan dengan topik sirah, berkenaan dengan seorang sahabat Nabi SAW, seorang sahabat yang istimewa. Ada sesuatu yang bakal kita bincangkan, iaitu Suhail bin Amru, pakar strategi perang, bangsawan hebat, pemidato kaum Quraisy dan juga hebat di dalam berkata-kata. Bagaimana perjalanan cerita? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, sidang penonton semua. Baik, seperti biasa, bagi sidang penonton yang mungkin ada persoalan yang ingin diajukan ataupun berkongsi sesuatu, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 ataupun nak terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Yang penting tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan kita nak saksikan juga status terkini COVID-19 di Malaysia setakat semalam. Mari sama-sama kita lihat di skrin TV anda. Kalau kita dapat saksikan jumlah kes keseluruhan mencatatkan 327,253 kes setakat semalam dari Kementerian Kesihatan Malaysia 17 Mac 2021. Kes baru mencatatkan 1,219 kes yang mencatatkan kes tempatan 1,212 kes dan 7 kes import. Kes sembuh baru ada 1,346 kes dan jumlah kes yang masih aktif setakat ini masih lagi mencatatkan 15,075 kes dan mencatatkan 2 kematian semalam. Itu yang berduka citakan kita dan terus kita mematuhi SOP dalam keadaan berjaga-jaga. Yang penting kita jaga kita. Baik, kembali untuk meneruskan perbincangan bersama topik sirah pada hari ini, Sayyidina Suhail bin Amru bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda. Dan kalau kebiasaan Ustaz membawa whiteboard, tapi hari ini menceritakan serba sedikit berkenaan dengan Sayyidina Suhail bin Amru. Dan Ustaz, apa khabar Ustaz? Selamat datang ke studio. Ustaz Muhammad Abdullah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik Ustaz, berkenaan dengan Sayyidina Suhail bin Amru ni, kalau kita faham berkenaan dengan pakar strategi perang, dan sebelum ni pun Ustaz ada pernah menyebutkan nama Suhail bin Amru di dalam kisah-kisah sirah yang lain, tetapi hari ini kita nak perincikan tentang Sayyidina Suhail bin Amru. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah dan Azrin, seterusnya kepada penerbit, seluruh kru bertugas dan kepada seluruh warga Tanyalah Ustaz, dan juga sidang penonton walau di mana anda berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan pagi berbahagia ni kita bincang mengenai satu orang sahabat yang sangat menarik untuk kita ikuti, telusuri, asasilah perjalanan sirah dia dan mudah-mudahan beri kebaikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Hari ni tak ada papan. Saya daripada Pahang, ada kes yang orang lemas tak jumpa tu. So di mananya masih lagi dalam operasi itulah bersama bomba, polis. Jadi tapi alhamdulillah kita dapat bersama. Okey, jadi kita bincangkan satu orang sahabat bernama Suhail bin Amr. Okey, Suhail bin Amr ni adalah satu orang sahabat yang merupakan juga pemimpin kepada kaum Quraisy di Mekah. Okey, di Mekah ni adalah satu tempat yang orang Arab ni banyak bangsa. Ada bangsa Adi, ada bangsa Tamim dan sebagainya. Jadi maknanya yang mengetuai pimpinan dekat Mekah 1400 tahun dulu adalah kaum Quraisy.
Quraisy ni dia mengetuailah satu bangsa yang atau satu kaum daripada bangsa suku Arab yang menjadi pemimpin kepada penduduk Arab di Mekah. Jadi Quraisy ni sampai Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy ini, dia akan berdagang pada musim sejuk ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Syam ni Syria sekarang. Kenapa pada musim panas, musim sejuk pergi ke Yaman? Yaman ni dekat dengan laut. Macam kita kalau ada biasa saya bawa bot tu kan, kalau nak semenanjung Arab ni macam semenanjung Tanah Melayu. Jadi kalau semenanjung Tanah Melayu bahagian selatan sekali Johor, Kuala Lumpur ni adalah macam Mekah, atas sikit utara tu adalah Madinah. Atas sikit Bangkok tu dah maksudnya dah bahagian utara lah. Okey. Pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman sebab apa? Dia dekat dengan laut, jadi tak panas. Macam kalau orang kat Eropah, macam kalau kita tahu peta Eropah, yang paling bawah adalah Spain ataupun Andalusia. Kenapa Andalusia menjadi rebutan? Sebab dia memang best. Pada musim sejuk, ketika di London, maknanya ataupun United Kingdom tu orang tak tahan sejuk, semua akan lari pergi ke Spain bahagian selatan. Sebab pada musim panas pun dia sedap, dia sejuk. Itu yang pada musim panas mereka pergi ke Yaman, iaitu sebab apa? Di masa sejuk mereka pergi ke Yaman sebab tak sejuk. Dan pada musim panas mereka pergi ke Syam. Syam ni bahagian utara ni sejuk. Jadi kalau musim panas, angin dia tu memang melegakan, sejuk. Sebab utara ni sejuk kan. Kalau Mekah, macam Mekah tu kan, Dr. Azim biasa bawa pergi umrah kan. Kalau tengah musim panas, bukan saja panas tu matahari, dia punya udara pun macam oven. Macam oven kat semenanjung Tanah Arab tu kan. Itu yang Allah sebut bangsa Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fi marhatat syita'i was-saif. Dia telah maknanya mengembara daripada ke musim panas ke Syam, pada musim panas ke Syam, pada musim sejuk ke Yaman. Yaman. Dan kajian mengenai bangsa Arab, mereka berdagang tu sebenarnya ketika zaman Nabi SAW lagi, mereka telah sampai ke bahagian kita Nusantara ni. Tempat mereka pergi ni adalah di Barus. Di Barus tu ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Mereka telah sampai ke sini. So kalau kita nak tambahkan lagi pengetahuan kita mengenai gerbang pertama Islam sampai di Nusantara, type saja perkataan Barus. Barus tu Sumatera. Di Sumatera ni adalah Tanah Melayu. Tanah Melayu dulu termasuk Sumatera, semenanjung Tanah Melayu, selatan Thailand sampai ke Vietnam dan sebagainya. Okey, balik kepada Quraisy tadi. Jadi Quraisy ni dia adalah satu suku Arab yang memimpin bangsa Arab. Salah satu Nabi kita Muhammad SAW daripada suku Quraisy, Abu Lahab daripada suku Quraisy, Abu Jahal daripada suku Quraisy, termasuk juga Suhail bin Amr. So, Suhail bin Amr ni adalah daripada suku Quraisy. Maknanya dia adalah pemimpin dekat bahagian suku bangsa Arab di semenanjung Tanah Arab tu. Dan kedudukan Suhail bin Amr ni dia macam Abu Jahal. Abu Jahal ni kita kenal nama Abu Jahal, tapi nama dia adalah Umar Hisham Al-Mahzum ataupun digelar sebagai Abul Hakim. Abul Hakim maknanya orang yang pandai. Orang pandai sebab dia Abul Hakim ni hakim mana orang yang pandai. Tapi kenapa digelar dengan nama Abu Jahal? Sebab walaupun dia pandai, dia tidak dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Okey, jadi Suhail bin Amr kedudukan dia sama dengan Abu Jahal daripada sudut apa? Pandai dia. Dia diiktiraf sebagai orang yang pandai. Nabi SAW orang yang pandai. Maknanya orang memang iktiraf dia orang yang pandai, orang cerdik. Sebab itu kan antara syarat menjadi Rasul, ciri-ciri dia kan mestilah maknanya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni mana pandai ataupun cerdik. Jadi ini antara orang-orang pandai di Mekah. Nabi SAW sendiri, Abu Jahal ataupun Abul Hakam, Suhail bin Amr. Maknanya orang pandai Quraisy daripada sekitar kota Mekah. Okey. Kelebihan Suhail bin Amr, dia adalah orang yang bukan saja orang yang pandai, tapi dilantik menjadi pemimpin Mekah. Dipanggil sebagai ahlul halli wal aqdi. Halli ni membuka ikatan. Al-aqdi ni maknanya menyimpulkan. So maksudnya
kalau nak senang bahasa faham sekarang, ahli parlimen, members parlimen, nak senang faham saya. Jadi dulu apa-apa masalah, kalau ada kata berlaku masalah, dia akan bincang dengan ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi pemimpin. Jadi mana Suhail bin Amr adalah salah satu orang pemimpin kepada members parlimen, ahlul halli wal aqdi di Mekah. Dan antara kelebihan lagi, dia ni memang ahli sastra, bahasanya sedap. Bahasanya sedap. Kalau dia menyampaikan sesuatu benda tu bahasa sedap. Dia tak macam Abu Jahal. Abu Jahal ni Abu Lahab ni antara tokoh besar yang menentang Nabi SAW. Abu Lahab ni dia ada respon spontan, kita panggil. Respon spontan ni dia bahasa tak jaga. Dia macam kalau tak suka, aku memang tak suka kan. Macam saya kan pernah tadi kan Nabi SAW kumpulkan. Memang saya nak sampaikan sesuatu. Maka Nabi SAW menyampaikan tentang wahyu keimanan. Kemudian dia kata apa? Tabat kau, maknanya bahasa dia kata celaka kau Muhammad, sebab ini kau kumpulkan kami. Sampaikan Allah balas balik tabat siada Abi Lahab kan? Abi Lahab. Jadi maknanya celakalah tangan Abu Lahab sebab dia angkat tangan Nabi ni kan. Apa orang macam itu kan. Jadi Abu Lahab dia bukan bahasa, dia memang dia panggil reaksi spontan ataupun orangnya memang cakap je. Tapi Suhail bin Amr, kalau dia tak setuju pun, dia bercakap bahasanya bagus. Bahasanya baik. Dan dia dipanggil khatib. Khatib ni maknanya orang yang pandai berkhutbah dan susunan bahasa dia cantik. Sebab tu kita tak terkenal, maksudnya tak kenal dia ketika sebelum Islam. Dia macam maki-maki secara, orangnya agak lembut, baik, khatib. Dia panggil aqil wa syaraf. Maksudnya orang yang sangat berakal dan mulia kedudukan dia. Maknanya sudut akhlak tu dah ada bagi dia tu. Okey. Suhail bin Amr ni ketika Nabi SAW mendapat wahyu pada tahun 610 Masihi. Nabi kita Muhammad SAW lahir pada 570 Masihi. 670 Masihi. Jadi 570 Masihi. Nabi lahir 570 Masihi, kita kan 2020 kan. Jadi dapat wahyu pada 610 Masihi. Ketika Nabi SAW dapat wahyu pada tahun 10 Masihi, semua kita tahu perkataan ataupun ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, maknanya disuruh, maknanya base ataupun satu asas yang penting adalah ilmu. Apa-apa pun ilmu, sebab tu Iqra, bacalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bukan semua benda kita bagus baca. Sebab apa? Ada juga bahan bacaan yang merosakkan kita. Ada orang baca bahan lucah, ada orang baca bahan-bahan pemusuhan dan sebagainya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat pertama dan Allah Subhanahu Wa Taala mula Nabi SAW mula menyampaikan wahyu pertama pada 610 Masihi. Maka ketika itu penentangan antara pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Suhail bin Amr ni. Sayyidina Suhail bin Amr tu dia belum Islam lagi. Yang mula-mula masuk Islam adalah anak dia. Anak dia iaitu Abdullah bin Suhail dan Kalthum. Maknanya anak dia masuk Islam dulu. Jadi maknanya anak-anak dia bersama Nabi SAW, tapi tak macam Abu Jahal. Okey, Abu Jahal, keluarga Abu Jahal masuk Islam, Abu Jahal seksa. Mana seksa lah apa. Tapi Suhail bin Amr ni dia cakap baik-baik mungkin, tapi tak macam mana tekanan yang diberikan kepada macam Abu Jahal contohnya. Ada beza dia. Sebab tu Nabi sebut Nabi sebut dia ni adalah orang yang aqil wa syaraf. Dia orang yang cerdik lah, boleh mikir lah. Kenapa Abu Jahal tak disebut sebagai orang yang pandai juga, sebagai Abu Jahal ni mana bapa kejahilan, sebab dia tak boleh fikir. Padahal dia orang pandai tapi tak boleh fikir. Jadi aqil bi syaraf, Suhail aqil wa syaraf, dia orang yang pandai. Sehinggalah anaknya Abdullah dan Ummu Kalthum ni mengikuti hijrah pertama. Hijrah pertama bukan ke Madinah tau. Hijrah pertama ke Habasyah. Para sahabat kena tekan. Jadi maknanya mereka tak tahan, maka Nabi kata pergilah Habasyah. Habasyah ni di mana? Nak senang faham. Turun ke selatan, ke Yaman, ataupun kita ke Johor kan. Lintas pergi ke Batam.
Maknanya lintas pergi ke Habsyah daripada Yaman tu Okey, untuk mengetahui selanjutnya perjalanan itu perjalanan itu sampai ke Batam tadi Baik, sedang penonton jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan pada hari ini berkenaan dengan kisah perjalanan hidup Sayyidina Suhail bin Amru yang mana ia digelar sebagai seorang yang mempunyai kepakaran di dalam strategi peperangan dan juga seorang pemidato yang hebat, mempunyai kata-kata yang cukup baik, cukup indah dan cukup tersusun. Baik, kalau tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan perjalanan dan kita nak kaitkan dengan persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Sahziatul Sidik. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Katanya, apakah faktor yang menyebabkan Sayyidina Suhail bin Amru memeluk agama Islam? Ini kerana terdahulu beliau merupakan penentang dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berusaha keras untuk menghalang manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Dan kaitkan dengan tadi. Silakan. Sebenarnya ketika Nabi SAW dilantik menjadi Nabi pada tahun 610 Masihi dengan wahyu pertama Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Okey. Orang-orang Arab ni ketika itu nak melambangkan kepada satu kecerdikan, dia ada syair tau. Syair ni maknanya bahasa-bahasa yang cantik diucapkan. Umbitu anna aba qabus au'adani wala qarar, maknanya ada syair-syair yang sedap-sedap dia baca. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, sebenarnya mereka telah merasakan bahawa Quran ni bukan Muhammad cipta. Sebab bahasa dia pelik. Quran ni mukjizat pelik di sini, maknanya bahasa dia tak terjangkau dengan kepala dan otak tau. Bukan mereka saja. Contoh macam sampai sekarang, contoh kata ada satu orang nama Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille dia buat kitab Al-Quran Bible and Science. Dia cuba kaji dan cuba buktikan bahawa Al-Quran tak ada sains. Makin dikaji makin jumpa sains dalam Al-Quran. Maka dia kata, peliklah. Maknanya ini bukan ciptaan, memang sains-sains moden tak bertentangan dengan Al-Quran. Contoh Allah sebut wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Dulu ahli astronomi pada awal kurun ke-19 mengatakan matahari statik. Sistem solar kita matahari statik. Kemudian dia maknanya planet yang mengelilingi matahari. Tapi Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Matahari juga bergerak di atas paksinya. Akhirnya mereka mengakui pada kurun ke-20 betul ahli astronomi kata sebenarnya matahari juga bergerak sebenarnya. Dia semua bergerak atas paksi dia. Jadi maknanya saintis sekarang pun merasakan satu keajaiban daripada Quran. Sebenarnya daripada awal Quran diturunkan, mereka telah merasai ini memang maknanya bahasa dia bukan bahasa daripada manusia. Cantik susunan dia, meresap ke jiwa. Bukan saja kita tau, para jin pun maknanya merasa getaran mukjizat Al-Quran tu. Dalam surah Jin Allah SWT rakamkan kisah ni. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Maknanya nafarun minal jin. Jin kalau ikut sebagian ahli mufassirin kata yang hidup zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni bila kata tarikh dia? Nabi Sulaiman ni 950 tahun sebelum Masihi. Nabi dapat 600 sebelum Masihi. Maknanya 1500 tahun lebih tau. Jin-jin zaman Nabi Sulaiman ni dia dengar orang baca Quran. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jumpa Nabi SAW, cari Nabi. Kita dengar daripada tanah Arab ada getaran yang memang sama macam
tuan kita Sulaiman. Nabi Sulaiman kan meminta jin kan. Sama keterangan mukjizat tu kan. Jadi maknanya orang kafir Quraisy ni walaupun dia menentang, hati kecil dia merasai memang ini mukjizat Al-Quran, ini satu mukjizat. Cuma mereka ada yang terima, ada yang tak terima lah. Tapi satu benda yang memang Quran ni satu benda yang mukjizat, bukan ciptaan. Okey. Jadi balik pada soalan puan tadi, kenapa Suhail bin Amr ni dia tertarik kepada masuk Islam kan? Dia dah rasa lama dah. Dia rasa lama. Akan pendekkan cerita kan, nanti kita akan cerita lebih detail lagi. Maka Nabi SAW dapat wahyu pada 610 Masihi, anak dia masuk Islam dulu. Sebab tu dia tak marah-marah. Tak marah-marah sangat. Kemudian dia pergi hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Madinah 622 Masihi. 622 Masihi. Kemudian 630 Masihi. 8 tahun kemudian Nabi balik ke Mekah. Maknanya dalam peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah, balik ke Mekah. Maka ketika itu baru terbuka hati di Islam. Sebab dia tengok, dia kata Muhammad ni, mana bahasa-bahasa Al-Quran ni, maknanya bukan satu bahasa yang memang bukan ciptaan. Sebab mereka mahir sangat, orang Arab mahir sangat dengan berbahasa, bukan ciptaan manusia. Maka ketika itu dia Islam dan sangat kuat Islam dia. Dia duduk bersama Nabi, sebelah Nabi ketika Nabi berkhutbah, khutbah wida. Sebab tu perkataan khutbah wida yang awal-awal, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Mana kami memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sebut may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nabi kata may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah, tak ada siapa yang boleh sesatkan mereka. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa boleh bagi hidayah. Sebab Suhail bin Amr daripada awal telah merasakan maknanya tentang kemujizat Quran. Sebab dia ahli khatib, ahli bahasa, dia tahu sangat. Tapi may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa Allah bagi hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan. Siapa Allah tak bagi hidayah, tak ada siapa pun boleh bagi hidayah. Dan yang menariknya, dia memerhatikan, dalam Quran ni ada dua perkataan mengenai bacalah. Satu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu lagi Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iqra, bacalah. Utlu, bacalah juga, tapi bacalah dengan kamu berfikir. Jadi Suhail bin Amr ni daripada awal lagi dia adalah orang yang bukan saja Iqra tau. Dia telah memerhatikan dan berfikir. So kita baca Quran ni sebenarnya bukan saja Iqra baca, tapi utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kau bacalah dengan menghayati. Nanti kau akan dapat keimanan. Maknanya dia membawa makna yang sama, membaca, tapi utlu itu membaca dengan menghayati, dengan penuh penghayatan. Iqra, baca Iqra saja. Okey. Berkenaan dengan dua perkataan tu, sebelum kita sambung berkenaan dengan penceritaan berkenaan dengan Suhail, kita nak ambil dulu satu pemanggil di talian, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Muhammad Al-Amin. Muhammad Abdullah Al-Amin, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya, Tuan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya wagas jalan? Wagas. Lawat terbusurah menyapai orang. Silakan soalan tuan. Ya, soalan saya begini ya. Ni Ustaz ya. Seperti Ustaz terangkan tadi ya, Suhail bin Amr. Dia memulai Islam, bukan dia dulu memulai Islam, anak dia dulu. Soalan saya, Faktor tadi betul lah Pak kata Ustaz jelaskan tadi. Apakah penyebab beliau memeluk Islam terkemudian kepada anak dulu? Apakah dia tertarik pada Nabi ke, cara Nabi ke, ataupun dia mengikut anak dia tu? Dan satu lagi saya nak tanya, apa peranan dia sebenarnya dalam sebagai sahabat Nabi, ataupun peranan dia sebagai seorang setiausaha atau setiausaha politik ke, ataupun bagaimana? Kata Ustaz tadi dia bijak dalam menyelesaikan masalah. Apa peranan sebenarnya Nabi lantik dia? Apa Nabi beri peranan kepada beliau dalam
tugasan untuk memimpin negara ini. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar atas soalan yang diajukan. Boleh kita kaitkan dengan perbincangan berkenaan dengan kenapa ataupun apakah faktor yang menyebabkan Sayyidina Suhail bin Amru memeluk Islam. Tadi kenapa terkemudian anak dia dahulu barulah Sayyidina Suhail, dan apakah peranan Sayyidina Suhail itu? Silakan Ustaz. Baca saya sebut tadi bahawa Quran diturunkan pada Nabi SAW iaitu pada 610 Masihi. 610 Masihi Nabi SAW dapat Quran, Nabi kena sampaikan, dan ada beza antara iqra dan utlu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Mana baca dan perhati. Sebab tu kita bukan saja baca, kita kena utlu ma uhiya ilaika, kita baca, memahami. Kemudian nanti pasti akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya perhatikan. So jadi maknanya Suhail bin Amru ni kenapa dia kemudian masuk Islam? Sebab dia ketika itu antara pemimpin Mekah tau. Pemimpin Mekah. Jadi maknanya sebagai satu pemimpin Mekah ketika itu dia tak terimalah, dan mereka semua sangka dalam pemikiran mereka, semua pemimpin Mekah ni rasa Muhammad ni Quraisy. Keturunan dia keturunan pemimpin Mekah juga. Abdul Muttalib itu pemimpin Mekah, maknanya antara ahlul halil wa aqdi tadi. Ketika Abrahah nak menghancurkan Kaabah, maknanya pada 570 Masihi 570 Masihi itu maknanya Abrahah ni datang dari Yaman dengan tentera bergajah. Yang tahan Abrahah, yang berdiskusi dengan Abrahah yang supaya Abrahah ni tak serang Mekah adalah Abdul Muttalib, atuk Nabi SAW. Jadi atuk Nabi SAW yang tahan. Jadi atuk Nabi kata Abrahah waktu tu maknanya dia dari Yaman, mereka berkemah dekat sekitar Arafah. Pada Arafah Abdul Muttalib datang, boleh tak kalau kau nak hancurkan Kaabah, jangan apa-apakan orang Mekah. Dan mungkin sebab Kaabah tu lama kat Mekah, mungkin ada orang yang mungkin marah apa semua, jangan apa-apakan, boleh tak? Kata okey boleh, sebab datang nak hancurkan Kaabah. Abrahah kata. Kemudian kata boleh tak satu lagi permintaan? Apa dia? Ni kat sini kebetulan ada kambing-kambing aku, jangan ambil boleh tak? Itu Abrahah kata, engkau pemimpin Mekah, patutnya kau cakap jangan serang Mekah. Kenapa kau cakap jangan ambil kambing-kambing kau? Apa kata Abdul Muttalib? Kambing-kambing ni aku punya. Jadi aku berhak untuk jaga dia. Mekah tu Allah punya. Allah yang akan jaga. Itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan tentera-tentera elit daripada neraka, tarmihim bihijaratin min sijil, maknanya melontarkan api-api dari batu-batu dari neraka, faja'alahum ka'asfin ma'kul, macam daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang, macam orang kena tembak machine gun, berlubang-lubang badan dia. Okey, balik kepada Suhail bin Amru tadi. Kenapa dia lambat? Dia pemimpin Mekah. Jadi dia pemimpin Mekah, maknanya dia berfikir, dan dia rasa semua otak pemimpin Mekah kata Muhammad ni nak jadi pemimpin sebenarnya. Atuk dia pemimpin kita, dia mesti dia jadi pemimpin juga, Jadi Tuan Amru kata, sebab tu dia tak anggap Nabi kita Muhammad bawa wahyu untuk bawa keimanan. Ingatlah jadi pemimpin. Sampai akhirnya dia kata satu hari mereka semua jumpa Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad, sebenarnya kau nak apa? Kau nak jadi pemimpin tak apa, kami semua turun kau jadi pemimpin, sebab atuk kau ni pemimpin. Kita tak kisah apa, sebab kau pun Quraisy. Kau nak perempuan, okey, kami bagi kau perempuan cantik-cantik, apa kau petik je apa kami bagi. Kau nak harta, kami akan bagi kau semua harta. Apa kata Nabi SAW? Kalau jika engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan risalah Islam ini, ma taraktu, aku tak akan tinggalkan. Baru kata, apa Muhammad nak ni sebenarnya? Mereka cuba nak fikir Jadi termasuk Suhail bin Amru kata, apa Muhammad nak sebenarnya ni? Nak jadi pemimpin ke? Tiba-tiba kita nak jadikan dia pemimpin, semua dia tak nak apa ni? Jadi sebenarnya dia tertanya-tanya tu sebab dia rasa Muhammad nak jadi pemimpin. Sebab tu dia kemudian Islam. Dia rasa macam Muhammad sebab jadi pemimpin. Terbuka hati dia sampai Nabi kita Muhammad SAW membuka Fatu Mekah, datang ke kota Mekah. Nabi kata, bukan aku nak jadi kota Mekah, yang pemimpin Islam teruskan. Abu Sufyan teruskan, Suhail kau teruskan, kau pimpinlah masyarakat, aku akan balik ke Madinah. Mereka kata, selama ni kita silap. Baru nampak dia, maknanya Nabi kita Muhammad SAW datang memang nak bawa keimanan, memang sebagai Nabi yang membawa orang ke arah akhirat, bukan nak sibuk nak jadi pemimpin ke, nak jadi membolot kekayaan ke apa semua ke. Sebab orang Islam ni dia punya fokus hidup jelas.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni hanya tempat untuk bawa kita ke akhirat. Bukan selama-lama kita duduk di sini jadi jelas baru kata baru nampak barulah dia Islam ketika Fatu Mekah pada 630 Masihi ataupun 8 Hijrah. Ketika itu. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz untuk perkongsian berkenaan dengan faktor yang menyebabkan Sayyidina Suhail bin Amru memeluk agama Islam, dan kita nak sebut juga berkenaan dengan soalan yang kedua daripada sahabat kita di Facebook dari Nur Dahlia Biru. Kita lihat soalannya. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Mengapakah Rasulullah SAW berkata, sesiapa antara kalian yang berjumpa dengan Suhail, maka janganlah ganggunya. Aku bersumpah bahawa Suhail memiliki akal dan kemuliaan. Takkan selamanya orang seperti Suhail tak kenal Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dan terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Silakan Ustaz, menarik dialognya. Perkataan ini adalah perkataan ketika Nabi telah membuka kota Mekah. Ketika Nabi SAW datang membuka dua kali sebenarnya keadaan Suhail ni direct ataupun langsung dengan Nabi dan para sahabat. Pertama ketika perang Badar. Perang Badar 313 lawan 1000 orang. Suhail bin Amru antara orang yang ada perang Badar, tapi dia bersama Said, orang kafir. Abu Jahal terbunuh ketika dalam peperangan Badar. Suhail menjadi tawanan. Sampai Nabi SAW maknanya ketika Suhail jadi tawanan tu kan, Sayyidina Umar kata, Umar orangnya memang garang, da'ni ya Rasulullah an anzi athaniyatih. Maknanya biarkan aku cabut gigi ni. Maksudnya kata Umar. Hatta la yakuna ba'da yaumi hadha khatiban fi maharin Makkah yanalu fil Islam wa nabi. Sehingga tak ada lagi orang nak menyusun ayat baik-baik, nampak macam baik, tapi mengata Islam dan mengata Nabi. Da'ni ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Da'hu ya Umar fala'allaka tara ma yasuruka insya-Allah. Biarkan Umar, nanti kau akan tengok dia akan mengembirakan hati engkau dengan Islam ni. Jadi maknanya Sayyidina Umar pernah macam kau ni kan macam tu dah senang faham. Maksud kata da'hu ya Umar fala'allaka tara ma yasurkan. Kau akan tengok nanti dia menyenangkan hati engkau untuk Islam, insya-Allah, kata Nabi SAW. Dan memang nanti ada kisah-kisah bagaimana dia membela Islam dengan perkataan dia yang santai tapi sampai. Santai tapi sampai dengan cara yang dengan cara syair-syair dan sebagainya. Ketika Nabi SAW datang ke kota Mekah, membuka kota Mekah pada tahun 630 Masihi, 30 Masihi, pembukaan kota Mekah. Maka 10,000 orang Nabi bawa. Orang kafir di kota Mekah semua panik. Apa nak jadi kan? Maka Nabi SAW kata apa? Siapa yang duduk dalam rumah dia diam, dia selamat. Siapa yang masuk dalam Kaabah, dia selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia selamat. Jadi maknanya tiga-tiga ni masuk selamat. Dan ketika itu anaknya Abdullah dan Kathum, wahai Rasulullah, boleh tak jamin keselamatan ayah aku? Itu Nabi SAW sebut. Maknanya jangan apa-apakan Suhail. Kalau kau jumpa kau jangan apa-apakan. Walaupun dia pemimpin Mekah, jangan apa-apakan dia. Kerana dia nanti akan membela Islam dengan keadaan dan cara dia. Tapi sebenarnya kenapa Nabi sebut siapa yang berada di dalam 3 rumah ini dia akan selamat? Ramai juga penonton nak tahu kenapa di dalam 3 rumah tersebut. Tapi kalau nak tahu, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, berehat seketika.
Alhamdulillah, baik, kita meneruskan perbincangan dan seketika tadi sebelum kita berehat betul-betul mendengarkan perkongsian dari Ustaz faktor yang menyebabkan Sayyidina Suhail bin Amru memeluk agama Islam, dan Ustaz ada sebutkan juga kepada kita ketika mana ada dalam peristiwa yang Ustaz ceritakan kepada kita, Nabi SAW menyebutkan ketika mana mereka berada pada rumah Abu Sufyan, berada di Kaabah dan juga berada di rumah masing-masing, akan selamat daripada ancaman. Dan persoalannya Ustaz, kalau Kaabah kita tahu kenapa, rumah sendiri pun kita tahu kenapa selamat, dan yang kita musykil adalah kenapa di rumah Abu Sufyan. Silakan Ustaz. Abu Sufyan ni selepas Abu Jahal dah mati, meninggal, begitu juga Abu Lahab. Abu Lahab meninggal awal, Abu Jahal meninggal kat perang Badar. Abu Lahab tak lama selepas itu. Jadi antara pemimpin yang besar adalah Abu Sufyan. So Abu Sufyan ni, rumah dia ni tempat perhimpunan orang ramai. Dan juga maknanya Nabi nak ceritanya satu pengiktirafan kepada Abu Sufyan waktu tu bahawa okey, kau akan selamat sebagai pemimpin Mekah. Sebab Nabi bukan nak lepas kepimpinan sebagainya, datang nak mengislamkan Mekah ni, membawa keimanan kepada Mekah sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi sebab tu Nabi sebut siapa yang masuk Kaabah selamat, okey. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, tempat rumah perhimpunan orang, selamat. Mana paling tak masuk rumah masing-masing dan diam, maka selamat. Jadi itu ketika peristiwa Fathu Mekah. Dan Fathu Mekah saya mungkin nak kongsikan sikit. Fathu Mekah itu benda yang menarik. Jadi Nabi SAW datang, kemudian Nabi bila masuk kota Mekah kan, kemudian kalau kita pergi ke Masjidil Haram, jadi rindu Masjidil Haram. Dekat situ ada satu pintu dipanggil Babul Fatah. Babul Fatah tu tempat Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Haram, dan Nabi bermunajat. Sebab Nabi pun tak tahu nak buat apa ni. Kan? Mula-mula nak buat apa? Nabi bermunajat. Jadi maknanya kemudian Allah SWT bagi petunjuk bagi Nabi untuk bersihkan patung-patung. Dekat situ 360 patung. Termasuk dalam Kaabah. Waktu itu Lata dan Uzza, Nabi mana ambil patung, buang. Patung-patung menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebagai ulama kata, kalau kita antaranya sebab mengambil sempena Nabi maknanya istikharah atau bermunajat dekat Babul Fatah, sembahyang ni mana-mana pun boleh. Tapi Babul Fatah tu sebab mengambil sempena Nabi pernah beristikharah situ. Kalau kita pergi Mekah satu hari ada hajat, duduk kat Babul Fatah, mana-mana pun boleh tapi duduk Babul Fatah sebab Nabi pernah bermunajat situ. Nak munajat apa-apa, munajatlah. Antara tempat-tempat yang bagus, maknanya untuk kita bermunajat, berdoa dan sebagainya. Sebab dia pun berhadapan dengan Kaabah juga. Itu kisah Fathu Mekah. Dan ketika itu Nabi menjamin keselamatan seluruh penduduk Mekah yang Islam. Okey, wallahualam. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita nak terus perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita. Izara. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Setelah Sayyidina Suhail bin Amru memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah, apakah jasa dan sumbangan beliau dalam peperangan Yarmuk dan dalam menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih sahabat kita Izara atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Ustaz untuk pencerahannya. Sumbangan. Okey. Pertama sekali, sebab dia adalah aqil wa syaraf, orang yang pandai dan juga orang yang mulia. Jadi selepas, saya nak cerita dulu mengenai pembukaan kota Mekah. Pemimpin Arab lain, walaupun mereka masuk Islam, tapi kadang-kadang hati itu ada sikit terasuk. Dia dah pasal jadi pemimpin, dan dia sampai, kan sebab itu para ulama sebut kan, maknanya antara adab dalam Islam adalah engkau kasihanilah pemimpin yang telah jatuh. Sebab dia dah pasal orang ra'i, dia tiba-tiba orang tak tahu je kan. Pemimpin telah jatuh. Antara akhlak dalam Islam, orang kaya yang telah jatuh miskin, kau kesian. Buat dia masih kaya, dia jatuh miskin. Orang sehat yang sakit. Ini biasalah. Jadi orang sakit. Sebab tu antara sunnah kita ziarahi orang sakit. Sebab apa? Dia dah masuk ke sana kemari. Tiba-tiba dia sakit duduk. Jadi maknanya kesian ni maksudnya ziarah dia. Dari sudut psikologi memang maksudnya kira macam dia rasa down, dia rasa macam demotivate, dia rasa macam tak bersemangat jadi maknanya tiga benda tu. Jadi ketika walaupun Islam pemimpin Mekah, ada mereka macam terasa sebab Islam kan mengajar kita semua bersaudara. Dia dulu memang orang kafir kan atau
ataupun sebelum Islam kan ajar macam pengagungan macam ini semua bersaudara. Bukan tak hormat, bersaudara. Jadi orang boleh berbual, dulu tak boleh berbual dengan dai kan, macam wah dai kan takut kan. Sekarang boleh berbual contoh kan. Contoh maksudnya macam begitu. Jadi ada pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin Arab ketika itu yang rasa macam dia tak senang hati. Yang tenangkan adalah Suhail. Sebab tu jasa Suhail ni bagus. Sebab dia bahasa dia bagus. Dan perkataan Suhail yang terkenal ketika dengan pemimpin Arab kata apa? Dulu hamba-hamba kita ni semua tak berani yang kita. Sekarang dah berani menyapa kita. Menyapa dengan adab tau, tapi dia tak suka. Macam contoh kan. Dai khabar. Jadi dia nak supaya macam dai laki-laki dia macam tu kan. tak tahu. Tak tahu kan. Dia rasa macam wah kan. Tapi dia kata jadi ada yang macam tak apa hati tu tak sukalah. Yang menenangkan adalah Suhail. Sebab tu biasa dia besar dalam menenangkan pemimpin-pemimpin yang telah masuk Islam. Kan? Jadi maknanya akhirnya pemimpin ni lega hati dia. Terima Islam betul-betul dia. Dia terima Islam, tak ada kepentingan. Memang betul-betul. Tapi setengah-setengah terima Islam tu hati tu masih macam aduh, dia rasa orang tak hormat dia rasa. Maka apa perkataan terkenal Suhail, apa nama Suhail bin Amr? In kuntum ghaddaban fardu ala anfusikum. Du'al qawmu ila al-Islam fasra'u wa abta'tum. Fakaifa bikum idza du'u ila al-jannah yawmal qiyamah turiktum. Kan? Dia kata kalau kau rasa marah, kau marahlah diri kamu sendiri. In kuntum ghaddaban fardu ala anfusikum. Kan? Du'al qaum ila Islam, semua orang diseru kepada Islam, fa asra'u, mereka semua sama-sama masuk Islam, wa abta'tum, kau ni lambat masuk Islam. Kan? Islam tu mengajar persaudaraan, semua orang nak persaudaraan, ukhuwah kita kena jadi kuat, fa abta'tum, kau ni lambat, mana kau macam apa benda ni kau kan? Fa kaifa bikum idza du'u ila al-jannah yaumal qiyamah. Cuba apa perasaan engkau ketika engkau semua nanti diseru dekat hari kiamat untuk masuk ke syurga, kan? Maka turiktum, kau ditinggalkan ke belakang. Maksud bahasa dia memang sedap. Jadi semua macam kita ni dah lambat nak masuk Islam, kan? Besok kat syurga orang panggil kita, kalau bayangkan kalau kita pun tak dipanggil macam mana. Maksudnya orang Islam semua bersaudara, dengan bersaudara kuat dan terbukti, kan? Bila orang Islam semua bersaudara tak kira apa, akhirnya Islam berjaya menundukkan Rom dan juga Parsi ketika itu. Ni kisah peperangan Yarmouk. Ada cerita pasal Yarmouk ke belum ni? Disebut tadi berkenaan dengan disebut sumbangan beliau dalam peperangan Yarmouk dan dalam penyebaran dakwah Islam. Peperangan Yarmouk ni tarikh dia bila? Tarikh dia selepas Nabi SAW wafat. Nabi wafat pada 632 Masih. Saya suka bagi kita timeline supaya kita nampak kat mana. Maknanya kat mana. 632 Masih Nabi SAW wafat. Peperangan Yarmouk berlaku 4 tahun selepas itu, iaitu 636 Masihi. 636 Masihi. Waktu tu umat Islam sedang menombangkan Rom dan juga Parsi. Ada dua kuasa besar, Rom dan Parsi, yang tiba-tiba nak menentang Islam. Padahal orang Arab semenanjung itu je. Jadi nanti dia naik ke atas, satu ke timur, satu ke barat. Rom dan juga Parsi tombangkan. Dan Islam mengislamkan dua laluan besar, dua empire besar dan dua laluan besar. Dua empire besar ni Rom dan Parsi. Dua laluan besar yang diislamkan adalah Silk Route dan Spice Route. Silk Route ni laluan sutra. Laluan sutra ni mana? Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand dan Khiva. Daripada Khiva pecah pada Rom dan juga Parsi. Ini Silk Route. Laluan Silk Route. Laluan Spice Route mana? Bermula daripada Guangzhou sekarang, pergi ke Melaka, Aceh. Aceh pergi ke Goa, India. Daripada India tu pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Spice Route, maknanya laluan rempah. Laluan rempah ni diislamkan dan juga laluan sutra diislamkan. Kita ni di Nusantara termasuk dalam kawasan laluan rempah. Spice Route yang diislamkan. Sebab tu sebut bangsa Melayu kan. Mana-mana bangsa Melayu Islam. Bayangkan selatan Thailand, pergi ke Phuket, pergi ke Krabi. Krabi. Pergi ke Krabi. Where you come from? Malaysia. Krabi Islam. Maknanya Nusantara kita Islam. Islam laluan rempah semua Islam. Ada satu makam sahabat di Guangzhou China, Abi Waqqas. Mana itu antara yang lead laluan rempah.
di depan makam saya cerita sikit ni. Di depan makam tertulis kata-kata dia, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Baru ni dijumpai makam di Barus, tak jauh Barus Indonesia saya sebut tadi, wafatnya pada 38 Hijrah. Kalau 38 Hijrah, kalau tak sahabat tabi'in kat situ yang berada di Baru Sumatera. Sumatera tu tanah Melayu. Kalau kita tanah Melayu tu mana? Sumatera sampai ke Nusantara kita ni, sampai selatan Thailand, sampai ke Myanmar, Vietnam sana tu tanah di Nusantara ada dua tanah tu, tanah Melayu, tanah Jawa. Tanah Jawa mula Jakarta ke bawah. Ini semua ada bangsa Melayu, maknanya rumpun Melayu sini kita. Maksudnya kita laluan sutera, laluan rempah atau laluan sutera, dan dua empayar besar, Rom dan juga Parsi. Jadi permulaan menumpaskan Rom adalah peperangan Yarmouk. Jadi Suhail bin Amru antara orang yang duduk bersama Khalid ibn Walid, pemimpin kepada Islam yang menumbangkan tentera Rom ni, dia adalah sama-sama yang merancang dan juga memberi cadangan kepada Khalid bin Walid. Sebab orang Arab bukan perang. Kita cerita bagaimana bangsa Rom yang beribu tahun dia punya kemahiran dan pengalaman perang. Begitu juga ada bangsa Parsi, dinasti Sasanid, beribu tahun. Orang Arab perang sebagai kuasa besar baru lagi. Tapi nak ceritanya bersatu tu bersatu tu, kan Rasulullah bersatu. Rasulullah dalam Haji Wida dah semua Islam bersaudara. Bersatu, dia boleh tumbangkan Rom dan Parsi dan juga boleh Islamkan dua laluan. Masya Allah. Itu penting kesatuan. Kita duk cerita nak pecah, nak masing-masing punya kepentingan kan. Nabi satu kuat terus kan. Nak cerita dia kan. Jadi Yarmouk, peranan Suhail bin Amru adalah dalam memberikan perancangan idea dalam keadaan orang Islam waktu tu macam mana nak buat peperangan Yarmouk. Dan peperangan Yarmouk, bayangkan lebih kurang 15,000 orang lawan 200,000 orang tau. Tapi orang Islam meninggal dalam 5,000 orang dan orang belah Rom 70,000 orang. Strategi dia, Masya Allah kan. Disebutkan di sini kesatuan tu saya bukannya berseorangan tetapi bersatu menyebabkan jadi kuat, jadi gagah dan dapat menumbangkan dua kuasa besar di dalam peperangan Yarmouk. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, sidang penonton, tirai perbincangan dan ruang bertanya kembali dibuka untuk sama-sama kita mengenal siapa dia yang disebut sebagai Sayyidina Suhail bin Amru yang mana kita bincangkan pada hari ini dalam topik sirah perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita yang bertanya soalan dari Tuan Romli Ali. Baik, kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, Suhail bin Amru adalah salah seorang tawanan perang Badar. Kenapa dalam ramai-ramai Rasulullah SAW tidak membenarkan Umar Al-Khattab membunuh Suhail jika tidak turunnya wahyu menyuruh membunuhnya? Adakah Rasulullah SAW sudah tahu bahawa suatu hari yang Suhail pasti dapat membawa kembali orang-orang yang murtad kepada agama Islam, walaupun pada ketika itu baginda telah wafat, walaupun ditentang keras oleh Musailamatul Kazab? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Tuan Romli Ali atas soalan yang ditanyakan. Kenapa Ustaz? Silakan. Okey. Jadi ketika tahun nampak, kita cerita Badar dulu. Kita cuba memahami kenapa Badar ni begitu menyentuh hati. Okey. Gini Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah.
Jadi hijrah Nabi SAW, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, melaksanakan Kuala Lumpur pergi ke Kedah, naik ke atas tau. Jadi ketika itu orang kafir memang sangat tekan para sahabat dan sebagainya. Jadi mereka berhijrah senyap-senyap selai sepinggang berhijrah. Jadi harta-harta rumah tu mereka kunci. Jadi mungkin nanti akan datang balik, tapi mereka semua nak berhijrah dulu dengan Nabi SAW. Orang kafir ni, dia pergi pecah rumah orang Islam, ambil barang-barang orang Islam dan ada modal percuma untuk berniaga. Kan? Jadi mereka wah, maknanya dah lah sahabat semua. Sahabat bukan miskin-miskin tau. Ada walaupun ada hamba sebagainya. Orang kaya-kaya, ahli perniagaan tau orang Arab Quraisy ni. Dia pecahkan rumah apa semua, ambil harta. Dan waktu tu Abu Sufyan belum Islam lagi, kata wah, kita dapat modal percuma. Dan mereka, saya sebut tadi, ila fi Quraisyin ila fi marhalat asy-syita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy dia berdagang pada musim sejuk pergi ke Yaman, pada musim panas pergi ke Syam. Jadi maknanya mereka nak pergi ke Syam. Okey, nak senang faham untuk kita dapat visualize kan, macam saya sebut, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu, Mekah adalah Kuala Lumpur, Madinah adalah Kedah. Okey, tanah Syam ni adalah macam Bangkok tu lah atas nak senang faham Jadi mereka dapat modal percuma. Jadi dia kata sahabat kata, wahai Rasulullah, ni orang Mekah ni dia pecah rumah-rumah kita, dia ambil barang kita nak bawa pergi berdagang pergi ke Syam. Jadi nak pergi ke Syam mesti kena lalu Madinah. Contoh nak pergi Bangkok, zaman mesti lalu Kedah punya kan. Jadi Nabi kata, boleh tak wahai Rasul, boleh tak? Kami nak ambil je barang kami. Kita bukan ambil barang dia, barang kita je nak ambil balik. Bukan ambil barang dia pun. Rasa fikir kita, Rasul setuju. Jadi Rasulullah pergi ke medan Badar bukan untuk perang pun. Sebab tu kalau kita perang Badar, tak bawa senjata, tak bawa apa pun. Kan sahabat pun senjata pun tak bawa. Jadi tiba-tiba, sebab modal banyak percuma, banyak sangat percuma, orang kafir, okey, kita bayar upah pemuda-pemuda 1,000 orang. 1,000 orang tau, guard. Sebab barang maknanya penjaga ataupun security, sebab barang banyak sangat, 1,000 orang. Jadi Nabi SAW, okey, mereka tu nak tahan ada di Lembah Badar. Lembah Badar lebih kurang 160 km daripada Madinah. Jauh tau, perjalanan 10 hari. Dulu ni bukan naik kereta pergi ada highway, ni 10 hari perjalanan. Tiba-tiba kumpulan Abu Sufyan dah terlepas. Dan mereka berhadapan 1,000 orang. Bayangkan 1,000 orang lawan 313, pedang pun tak ada, apa pun tak ada. Katakan macam pagi ni perang contohnya, Rasulullah sampai kata apa, siapa-siapa yang tak ada pedang apa, ambil pelepah tamar, pegang pelepah tamar. Tuan-tuan sekalian, ibu-ibu, kakak sekalian, pelepah tamar, pukul pun putus, tahan pun putus tau. Pelepah tamar. Tapi Nabi kata, daripada tak ada apa-apa, bolehlah. Macam tu, dia dah senang faham bolehlah. Pegang pelepah, mana tak langsung, bukan nak pegang pun. Sebab tu Badar ni benda yang sangat macam menyayat hati sebenarnya kan. Nabi sampai pagi tu berdoa, angkat tangan malam tu berdoa sampai jatuh baju nampak sebelah sini Nabi punya, maknanya tolonglah Tuhan, bantulah. Sebab dah tak boleh ke mana dah. Kan dah 1,000 orang tu dah berhadapan. Kalau nak lari pun memang kena kejar lah. Kan? Itu yang bila Allah SWT datangkan bantuan dalam peperangan Badar, 70 orang kafir mati. Kan? Orang Islam syahid 14 orang. Kemudian 70 orang ditawan. Antaranya adalah Suhail bin Amr. Abu Jahal mati. Abu Jahal antara yang mati dalam peperangan. Suhail bin Amr kena tawan. Jadi Sayyidina Umar ni memang, aku gerak, senang faham aku gerak. Macam dah senang faham aku gerak. Itu yang Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah SAW, da'ni ya Rasulullah an anzi'a thaniyatih. Rasulullah, biar aku cabut gigi dia macam sebab dia kata Nabi, walaupun nice way kita panggil, macam kau mulut baik kan, tapi macam kau maknanya dia tak macam Abu Jahal memang macam tu kan. Ini memang cakap macam lembut dengan syair-syair tapi menghati Islam kan, supaya hatta la yakunu ba'da yaum, maknanya sampailah kalau kau benarkan, tak adalah khatiban fi mahafiril Makkah, tak adalah orang nak mengata kau dan Islam dengan dia punya syair-syair kat Mekah tu. Itu Nabi kata da'hu ya Umar fala'allaka ma yasuruka insyaallah. Dah biar Umar, biar. Nabi kata biar. Itu yang dibiarkan supaya jangan dibunuh Suhail bin Amr. Sebab Nabi SAW nampak. Okey. Apa peranan Suhail bin Amr yang Nabi nampak yang orang lain tak nampak? Rupa-rupanya ketika Fatu Mekah,
dia adalah penenang kepada orang pemimpin-pemimpin. Jadi pemimpin cerita tadi kan, dah biasa memimpin orang hormat, tiba-tiba macam dia rasa semua orang tak hormat dia, padahal persaudaraan. Dia rasa orang tak hormat dia, jadi Suhail bin Amr yang tenangkan. Macam tu kan. Dan ketika Rasulullah SAW wafat pada 632 Masihi. 632 Masihi Rasulullah SAW wafat, ada satu orang yang mengaku menjadi Rasul. Dia pula kata, "Wahai lepas Muhammad, aku dapat wahyu sekarang. Aku dapat wahyu, aku Nabi." Namanya Musailamah. Kemudian digelar sebagai Al-Kadzab. Betul, dalam sejarah kita kenal nama dia sebagai Musailamatul Kadzab. Dan Nabi memang sebut, selepas aku nanti ada 30 orang paling kurang akan mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Betul, sampai banyak orang jadi ngaku Nabi dan Rasul, termasuk kat negara kita pun ada. Sampai hari ni ada lagi. Masih ada ngaku Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan Allah, amin ya Rabb, Allah hindahkan kita dan keturunan kita mengakui Nabi ni. Biar semua Islam dan balik fokus maknanya balik ke akhir sama mengaku Nabi dan Rasul. Okey. Jadi ketika Musailamatul Kadzab mengaku Nabi, ada yang mengikut. Ada yang percaya. Dan hatta orang yang baru masuk Islam kat Mekah ni pun ada juga yang nak terikut Musailamatul Kadzab ni. Maka apa kata Suhail bin Amr, dia kata apa? Ya ahlal Makkah, ya ahlal Makkah, la takunu akhiru man aslama wa awwalu man irtada. Wahai penduduk Mekah, janganlah kamu jadi orang yang dah paling akhir masuk Islam, paling awal yang murtad. Kau boleh tak jangan jadi macam tu? Ya ahlal Makkah, la takunu akhiru man aslama wa awwalu man irtada. Itu perkataan yang terkenal daripada Suhail bin Amr. Sampai orang tersedar, tu dah. Kita ni dah akhir masuk Islam. Ini maknanya yang kemudian masuk Islam kan. Paling akhir masuk Islam, paling awal murtad pula. Kau kenapa macam tu, nak senang faham kan? Jadi akhirnya sahabat-sahabat semua macam okey. Jadi dia banyak menenangkan orang. Situ yang Sayyidina Umar kata betul kata Nabi SAW. Nabi SAW pandangan dia, selain dia berwahyu yang Allah SWT tunjukkan, berikan, tapi memang Nabi tu fatanah. Fatanah cerdik namanya. Nabi tu cerdik orangnya, nampak maksudnya apa strategi dan sebagainya. Baik. Terima kasih Ustaz. Itulah kenapa sebabnya disayangi oleh baginda Nabi SAW dan tidak dibenarkan untuk membunuh Suhail bin Amr, kerana ada satu sikap ataupun kehebatan yang ada pada Suhail bin Amr yang tidak ada pada orang lain, yang bisa saya boleh menenangkan orang yang dalam keadaan kebingungan dalam mula-mula memeluk agama Islam. Baik, meneruskan perbincangan saya dan Suhail bin Amr, kita lihat soalan dari sahabat kita Sal Rasid Cici di Facebook. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, katanya Saidina Suhail bin Amr. Awalnya seorang tawanan perang bertukar kepada seorang pahlawan yang zuhud, abid, mujahid dan sangat cintakan kepada halamannya, iaitu Makkah. Pada perang, apakah beliau syahid dan mengapakah beliau bersumpah tidak akan pulang ke Mekah atas nama kecintaannya, mahu berjihad sepanjang hayatnya kerana Allah Subhanahu wa taala? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih sahabat kita Sarasid Cici atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Kita kenal dulu perkataan apa itu zahid, zuhud, abid dan juga mujahid. Tiga juga. Zuhud ni maksudnya dunia tu tidak di hati. Zuhud ni bukan pakai selekeh kan. Bukan itu maksud dia. Sayyidina Umar pernah satu ketika Sayyidina Umar macam ambil serban dia macam pakai elok sikit boleh tak? Macam tu dah senang faham Rambut dia kemah boleh tak? Sebab ada orang takrifkan zuhud mesti pakai compang-camping. Tidak. Mungkin boleh itu terjemahan zuhud, tapi zuhud tu sebenarnya adalah dunia di tangan bukan di hati. Zuhud ni dunia di tangan dengan hati. Jadi maknanya dunia itu diambil dan juga dibawa ke akhirat. Dunia itu dipegang dan diuruskan untuk kebaikan-kebaikan, untuk pahala ke akhirat. Jadi bukan maknanya zuhud tu kita lepaskan dunia. Maknanya kita tak mau dunia, kita buang dunia, bukan. Kita buang itu di hati, tapi ambil di tangan. Di tangan tu untuk kita agihkan, untuk kita bagi manfaat dan sebagainya. Okey, itu zuhud ataupun dipanggil zahid. Zahid ni orang yang zuhud. Okey, istilah yang kedua abid. Abid ni maknanya ahli ibadah. Maknanya orang yang memang fokus dan ibadah ni ada dua. Satu ibadah umum.
Ibadah umum ni macam kita tolong orang dan sebagainya. Ada ibadah yang khusus, ibadah khusus solat, puasa, baca Quran dan sebagainya. Jadi bila disebut sebagai abid, biasa adalah merujuk kepada orang yang dia suka buat ibadah tapi khusus. Maksudnya ibadah yang solat, puasa, zakat, baca Quran, itu abid. Jadi tak semestinya orang yang tidak abid itu tak beribadah. Kita kata kau ni tak semayang ke? Dia semayang biasa-biasa tapi dia sedekah tu maknanya yang umum. Dan mujahid. Mujahid ni orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil mujahid. Orang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi balik kepada Suhail bin Amr, sebab dia ni adalah orang yang pandai. Sebab itu akhirnya bila dia masuk Islam, ciri-ciri dia adalah zuhud, maknanya tangan, harta tu dia maknanya tidak di hati tapi di tangan. Abid, maknanya ahli ibadah khusus itu. Dan mujahid, mujahid ni maknanya dia berjuang bersama-sama Rasulullah SAW dan juga bersama Islam. Ketika dia dapat hidayah pada Fathu Mekah, Fathu Mekah tadi saya sebut 630 Masih 630 Masih ataupun 8 Hijrah, 630 Masih, dia memang berpegang betul dia adalah menenangkan orang kota Mekah. Dan ketika peperangan Yarmuk ni maknanya orang Islam sudah mula naik ke utara, tanah-tanah Rom. Dia adalah antara orang yang bersama-sama dengan Sayyidina Khalid ibn Walid dalam peperangan Yarmuk. Kemudian selepas 636 Masihi, 637 Masihi, sahabat sudah mula beralih ke Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis itu bawah Rom juga kan. Jadi Suhail bin Amr adalah antara sahabat yang sama-sama dalam peristiwa pembebasan Baitul Maqdis. Okey. Baitul Maqdis ni dipimpin oleh satu orang pemimpin yang Nasrani ataupun Kristian. Nama dia Patriark Cyprianus. Patriark Cyprianus ini, okey, Cyprianus adalah pemegang kunci Baitul Maqdis. Dia pemegang kunci Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tanah wakaf. Baitul Maqdis didirikan oleh Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni tahunnya berapa? 950 tahun sebelum Masihi. 950 tahun sebelum Masihi. Mana suatu Masihi itu Nabi Sulaiman. Dia adalah tanah wakaf. Semua bangsa-bangsa semua tahu tanah wakaf. Tanah wakaf bukan milik peribadi. Jadi maknanya daripada zaman Nabi Sulaiman diturunkan sebagai wakaf tanpa Nabi Isa AS. Kenapa Nabi Isa marah sangat kepada orang Jerusalem waktu itu? Sampai orang Jerusalem nak bunuh dia sebab itu tanah wakaf. Dia macam buat tanah diri dia. Sebab tu maknanya kemudian orang nak bunuh, maka Allah angkat Nabi Isa ke langit. Kemudian sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Maknanya itu tanah wakaf. Apabila tanah wakaf adalah tanah milik orang Islam. Maka ketika Patriark Cyprianus maknanya datang orang Islam ke Baitul Maqdis, dia tahu ini tanah wakaf. Dia kata apa? Kau nak rampas kau punya pasal, tapi ini tanah wakaf. Aku nak serahkan pada orang Islam. Kunci Baitul Maqdis serahkan, tapi panggil pemimpin pertama engkau, iaitu Sayyidina Umar. Sebab tu Sayyidina Umar datang sendiri untuk ambil kunci Baitul Maqdis. Lepas tu hari ni orang Yahudi sendiri pun, yang Yahudi Ortodok, dia tahu Baitul Maqdis bukan dirampas, dia kena serahkan. Sebab dia tanah wakaf. Dia dah diserahkan kepada orang Islam. Dia tanah wakaf. Sebab tu apabila tanah wakaf, itu milik semua orang Islam. Satu hari nanti kalau orang Arab tak nak jaga Baitul Maqdis, kita orang Melayu kena datang sana, wajib jaga. Sebab itu tanah wakaf orang Islam. Jadi ketika 637 Masihi, orang Islam membuka Baitul Maqdis, Suhail bin Amr adalah antara orang yang sama-sama berbincang. Macam mana kita nak menerima wakaf ini. Dia bukan mudah. Ketahuan lain cerita. Ini wakaf tu. Dia bukan mudah. Itu yang dia kata, okey, maknanya kita kena bagi Sayyidina Umar. Itu Umar sendiri datang ke Baitul Maqdis dan membuat perjanjian dipanggil Al-Ahdil Umariyah. Maknanya perjanjian Umar. Perjanjian Umar apa dia? Okey, orang Nasrani tetap berada di sini. Okey, maknanya engkau bayar, maknanya kau punya gereja semua itu tempat ibadah kau. Orang Islam bukan nak tawan nak jadikan gereja ni orang Islam punya, tak. Sebab tu ketika Sayyidina Umar pergi ke Church of Nativity dan juga Church of Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni pada orang Kristian tempat Nabi Isa kena salib. Church of Nativity ni di Baitul Laham, itu tempat Nabi Isa lahir. Ketika waktu tu sampai waktu asar, kedua-dua ni jauh tempat sampai waktu asar, Padri Cyprianus minta silakan solat kat sini. Umar kata tak. Kalau aku solat kat sini nanti orang Islam nanti ambil sebagai masjid pula. Jadi kalau ketika di Holy Sepulchre, Sayyidina Umar melangkah 40 langkah. 40 langkah Sayyidina Umar semain di situ dan dibina Masjid Umar.
Saya kalau bawa orang pergi Palestin, Jerusalem, daripada pintu gereja Holy Sepulchre, saya cakap jemaah saya, jom kita langkah. 40 langkah sungguh. 40 langkah sungguh sampai pintu masjid Sayyidina Umar tu. Di Baitul Laham, Church of Nativity, Sayyidina Umar ambil batu, baling. Okay, tempat jatuh tu, mari orang Islam lebih ramai, sembahyang kat sana. Didirikan Masjid Umar. Jadi Masjid Umar dekat Jerusalem ada 3. Satu dekat Jerusalem, dekat Baitul Maqdis sendiri, ada satu Masjid Umar. Satu dekat tepi Holy Sepulchre, dekat Jerusalem. Satu lagi dekat Church of Nativity, dekat Baitul Laham. Ada tiga. Dan Suhail bin Amr terlibat dengan ketiga-tiga ini dalam perancangan strategi dan sebagainya. Dia adalah orang yang aqil wa syaraf, kata Nabi SAW. Dia bukan saja orang yang pandai, tapi mulia, syaraf. Yang mana mengimbangkan Umar fatwa keras kan. Sayyidina Umar fatwa keras, mengimbangkan Sayyidina Umar dalam kepimpinan Sayyidina Umar itu sendiri. Baik, tadi Ustaz sebut berkenaan dengan ini sedikit pertanyaan lah secara umum. Tadi Masjid Umar dan juga gereja itu jauh tak ataupun berapa kilometer daripada Masjidil Aqsa? Okey, dekat Jerusalem, Jerusalem ni Old City ni dia dekat dengan satu pagar lama. New Jerusalem ni yang moden sekarang. Old Jerusalem yang dalam pagar lama tu. Dekat situ ada Masjid Aqsa. Tak jauh daripada situ, lebih kurang dalam saya ingat dalam 500 meter. 500 meter dekat situ Church of Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kalau mengikut kepercayaan Kristian adalah tempat Nabi Isa disalib Holy Sepulchre. So dari 500 meter situ daripada Masjid Aqsa, situ Masjid Omar yang kedua. Masjid Omar pertama dekat tepi Masjid Aqsa. Okey. Masjid Aqsa ni perebutan kita orang Islam dengan orang Yahudi saja. Jadi ketika itu Jerusalem bawah orang Kristian. Jadi Masjid Aqsa ni tak ada signifikan pun, tak ada kepentingan pun. Jadi ketika itu Masjid Aqsa tak jadi tempat ibadah pun. Dia hanya jadi tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Orang Yahudi tak duduk dah. Orang Yahudi dengan orang Nasrani, kalau orang tu kita kena titik je. Kena titik. Kan? Orang Yahudi, orang Kristian tak suka orang Yahudi. Pada dia, orang Yahudi yang bunuh Jesus dan sebagainya kan pada dia. Jadi maknanya dia jadi Sayyidina Umar kata, tunjukkan aku pada Sapinos mana Baitul Maqdis, maka tempat buang sampah. Sahabat kata, jom sahabat bersihkan dengan 4,000 sahabat, bersihkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni besar, 36 ekar tau. 36 ekar. Sekarang ni dalamnya ada 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah tu kubah kelabu dengan kubah emas Dome of Rock. Jadi yang dekat kubah kelabu tu, dekat situ Masjid Omar yang pertama. Jadi Sayyidina Umar buat maknanya letak serban dia, bersihkan sama-sama, sembahyang dengan para sahabat kat situ. Masjid Omar yang kedua adalah dekat Holy Sepulchre, 500 meter daripada Baitul Maqdis. Jadi Padi Saprinos minta silakan solat waktu tu asar. Umar kata tak. Takut nanti kan orang Islam ingat tu masjid pula. Dia langkah 40 langkah. Daripada pintu Holy Sepulchre tu ke pintu Masjid Omar 40 langkah sungguh. Kan? Itu yang menarik. Kemudian hari berikutnya Sayyidina Umar diajak tu ke Baitul Laham. Baitul Laham ni lebih kurang dalam 25 km daripada Jerusalem. Dekat situ ada tempat tempat Nabi Isa dilahirkan dekat dalam gereja Church of Nativity. Sama juga pada Sapinos kata silakan sembahyang. Umar kata tak takut nanti orang ingat tu masjid pula. Tu dia ambil batu, dia baling dan masjid tu di pintu masuk Nativity dengan Masjid Omar memang jauh boleh bayang badan Sayyidina Umar yang besar tu, dan dia balik bercakap, memang maknanya kuatlah orang dia. Umar tu kuatlah orang dia. Lepas tu dia balik lembing, memang jauh tembus badan orang. So memang dia balik tu jauh tau. Dekat situ dia bina Masjid Omar yang ketiga. Baik, terima kasih Ustaz untuk perkongsian secara umum berkenaan dengan bagaimana pembinaannya Masjid Umar. Ada 2 Ustaz sebentar tadi. Ada 3. Ada 3 Masjid Umar yang mana dalam peristiwa perjanjian untuk mengambil alih kunci tanah wakaf di Baitul Maqdis. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita, Puan Rahimah Saud. Baik, kita lihat soalan di Facebook. Ada 3 soalan di sini. Baik, kita lihat. Assalamualaikum, katanya. Soalan pertama, pernahkah Sayyidina Suhail bin Amr bersedih dalam berdegil apabila anak-anaknya memilih Islam dan berpindah ke Habsyah
Dan soalan yang kedua, adakah Saidina Suhail menetap di Mekah? Dan soalan yang ketiga, sabda Rasulullah SAW adalah benar. Bagaimana penerimaan Saidina Umar terhadap Saidina Suhail setelah Saidina Suhail memeluk Islam? Kerana Saidina Umar pernah ingin menanggalkan gigi Saidina Suhail. Terima kasih Ustaz. Dadai biar tahu, jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Dan sidang penonton, untuk mendapatkan pencerahan dan jawapannya, kita akan bersambung di TV9 sambungan 30 minit. Teruskan menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, perbincangan kembali diteruskan dan semoga masih dalam keadaan ceria dan bersemangat dalam menuntut ilmu kepada sahabat-sahabat kita keluarga besar Tanyalah Ustaz yang bukan hanya di Malaysia, di Singapura juga di Indonesia yang menyaksikan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan ceria-ceria selalu. Baik, kalau kita imbau kembali sebelum kita berehat seketika tadi, soalan dari sahabat kita Puan Rahimah Saud yang bertanyakan dua soalan. Kita ulang sedikit, katanya, pernahkah Saidina Suhail bin Amr bersedih dalam bertegil apabila anak-anaknya memilih Islam dan berpindah ke Habsyah? Dan soalan yang kedua, sabda Rasulullah SAW adalah benar. Bagaimana penerimaan Saidina Umar terhadap Saidina Suhail setelah Saidina Suhail memeluk agama Islam? Kerana pernah diceritakan Ustaz seketika tadi, Saidina Umar pernah ingin mencabut gigi Saidina Suhail kerana marah kepada beliau. Baik, bagaimana Ustaz untuk pencerahan soalan ini? Ustaz, silakan. Okey. Macam mana kita sebut tadi, Nabi SAW pernah sebut bahawa Saidina Suhail ni adalah akil wa syaraf. Dia bukan saja Allah kurniakan dia kecerdikan, akil akil tu berakal apa Melayu sebut kan, bahkan syaraf. Syaraf ni maknanya mulia. Dia ada akhlak dia tersendiri, ada pendirian dia tersendiri. Okey. Ketika anak-anak dia masuk Islam sebagai bapa sedihlah kan. Tapi sebagai orang yang, kalau sekarang ni macam orang educated lah kita panggil, macam kita kau pilih jalan kau. Maksudnya sebab tu dia tak macam Abu Jahal. Abu Jahal, Ammar bin Yasir, keluarga Abu Jahal. Kan ketika Ammar bin Yasir masuk Islam, dibunuhnya keluarga Ammar bin Yasir tu. Maknanya apa nama bapa Ammar bin Yasir tu, maknanya disusahkan, dibunuh sebagainya. Suhail tak. Maksudnya okey, itu pilihan kau. Walaupun aku sedih, tapi itu pilihan kau. Itu yang ketika anaknya berpindah ke Habsyah. Okay. Hijrah pertama pada tahun 617 ataupun 18 Masihi, pergi ke Habsyah macam saya sebut tadi, turun pergi ke Yaman, naik kapal, naik kapal laut, lintas pergi ke benua Afrika, pergi ke satu negeri Habsyah. Habsyah ni, rajanya adalah raja yang beriman dengan Nasrani, ajaran Nabi Isa AS, ahli kitab. Habsyah tu kalau sekarang negara apa Ustaz? Habsyah sekarang ni bawah Sudan, Ethiopia. 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 Jadi maknanya ketika sahabat pertama pergi ke Habsyah, dia dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, pakcik Nabi SAW. Pakcik Nabi, adiknya Sayyidina Hamzah. Adiknya Sayyidina Hamzah, Ja'far bin Abi Talib, abangnya Sayyidina Ali. Kita tahu apa Sayyidina Ali. Jadi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib pergi ke Habsyah. Orang kafir ikut pergi ke Habsyah, nak cuba pengaruhi Raja Habsyah. Diorang ni mengarutlah, kau jangan terima, jangan lindungi dia, boleh hantar dia balik Mekah. Tapi Raja Habsyah ni orang pandai, dia ahli kitab. Dia kata, okey, apa yang mengarut diorang ni? Dia kata, apalah ajaran Nabi baru dan sebagainya, apa semua kan. Kemudian, okey, ceritakan. Raja Habsyah berkata kepada Ja'far, apa yang Nabi kau ajar tu? Itu dia kata, Nabi kami mengajarkan kepada kami untuk menghormati orang perempuan sebagai ibu kami, isteri kami. Orang Arab waktu itu memang tahu hormat orang perempuan. Jadi ketahukan apa hormat orang perempuan apa semua. Itu Raja Habsyah kata apa? Tidak ada satu orang Nabi melainkan dia akan mengajar untuk menghormati orang perempuan.
Kan? Sebab dulu orang anggap orang perempuan ni macam rendah lah kan. Tidak ada seorang Nabi melainkan dia akan mengajak untuk menghormati orang perempuan. Maksudnya Nabi-Nabi terlalu Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, Nabi Sulaiman AS, benda yang sama. Dia kata engkau jadi perlindungan aku. Jadi maknanya ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tak lama lepas tu geng Habsyah ni pergi ke Madinah. Dan antara benda yang paling menggembirakan Nabi dan hidup Nabi ketika berada di Madinah adalah ketika sahabat-sahabat dari Habsyah ni kumpul balik ketika bersama-sama di Madinah itu. Kan? Jadi maksudnya ketika anak-anak dia sedih tapi dia bukanlah menghalang macam mana Abu Jahal contohnya. Sebab tu Abu Jahal tu namanya adalah Umar Hisham, digelar Abu Hakam ketika zaman jahiliyah, orang yang lebih cerdik daripada Suhail pun. Tapi kenapa digelar sebab Abu Jahal? Sebab dia tak ada fikir. Okey. Kemudian soalan yang kedua adalah penerimaan Sayyidina Umar. Penerimaan Sayyidina Umar, betul. Jadi Nabi Sayyidina Umar melihat bagaimana kebenaran kata Nabi SAW. Maknanya dia adalah, walaupun dia kata aku cabut gigi dia kan, macam buat syair-syair mengata Islam, mengata Nabi kan, aku cabut gigi dia. Apa kata apa nama, fala'allaka ma tasuruka ya Umar, insya-Allah kau akan tengok dia akan mengembirakan kau. Dan betul maknanya dia antara yang menenangkan hati, dan dia antara yang tolong Sayyidina Umar untuk bagi idea macam mana nak buat ketika menombangkan Qautarum dan juga Parsi. Kan? Allahuakbar. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan dari sahabat kita, bagaimana perasaan Suhail tetap marah kepada anaknya tetapi dalam keadaan positif, positif, tak seperti mana Abu Jahal. Dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan bagaimana penerimaan Sayyidina Umar terhadap Sayyidina Suhail. Penerimaannya adalah mengikut apa kata Nabi SAW. Sayyidina Suhail akan menggembirakan Sayyidina Umar. Maka benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Baik, soalan yang seterusnya dari sahabat kita di Facebook, dari Puan Masrifah Nur Jamain. Baik, kita lihat soalannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, katanya ada dua soalan. Yang pertama, adakah setelah putera dan puteri Sayyidina Suhail bin Amr itu, Abdullah dan Ummu Kalsum, memeluk Islam, mereka telah melarikan diri ke Habsyah untuk menyelamatkan diri agar selamat daripada seksaan kaum Quraisy dan menjadi pengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang kedua, adakah bagaimana keadaan Sayyidina Suhail bin Amr setelah mengetahui putera dan puteri beliau memeluk Islam? Apakah mendapat seksaan yang sangat kejam sehingga mereka kembali semula menganut agama asal nenek moyang mereka? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Dan soalan ini sedikit macam soalan yang ditanyakan oleh Rahimah Sa'ud sebentar tadi, soalan pertama, tetapi katanya bukan daripada Suhail tapi daripada kaum Quraisy. Ustaz, silakan. Okey, pertama sekali soalannya mengenai hijrah ni kita tak sebut melarikan diri. Sebab tu ketika Nabi SAW nak berhijrah, Nabi berkhutbah kepada Mekah, bukan penduduk Mekah, kepada Mekah. Kalau tidak kerana kaumku yang mengeluarkan aku daripada Mekah, aku tak akan tinggalkan kau. Nabi sayang Mekah tau. Nabi sayang Mekah. Nabi berkhutbah kepada Mekah. Jadi maknanya orang dah tak nak macam orang bayangkan, kalau cuba kita bayangkan, kalau kita dekat kawasan kita, kat taman kita nak beli barang pun orang tak bagi, kita nak beli ubat pun orang tak bagi, orang susahkan kita. Mana orang tak nak kita duduk situ lah. Itu yang berhijrah, bukan maknanya lebih melarikan diri, tak berhijrah. Dan orang lain, taman lain kata, datanglah sini lah, tak apalah, jadi AJK muzik kita sini, jangan pergi sini kan. Maknanya orang lain jemput kita. Itu yang hijrah pertama ke Habsyah. Hijrah kedua 622 Masihi, maknanya pergi ke Madinah, dan akhirnya mereka berkumpul di Madinah tu. Itu sedikit mengenai kisah hijrah baginda SAW dan juga para sahabat ridwanullah alaihim wa arda. Okey, kemudian memang orang Quraisy dia menyeksa dan menyusahkan. Sebab tu Ahlul Hali wal Aqdi, pemimpin kota Mekah ni, dia memang menyeksa orang Islam kan, maknanya secara primitif lah kan. Mana orang tak nak seksa apa semua kan. Itu yang keluarga Ammar bin Yasir sampai kena bunuh dan sebagainya kan. Ada yang ketika nak berhijrah tu kena tangkap selas pinggang 400 km berjalan tau. Ini bukan naik bas.
Ini naik unta, naik kuda, jalan kaki daripada Mekah ke Madinah 400 km. Bayangkan makan pun tak ada, semua barang kena rampas orang kafir, jalan tapi untuk keimanan pergi mereka. 400 km tu rasa jauh tak daripada Selangor balik ke Kedah, Kedah balik Selangor balik 400 sini Kedah jalan kaki jalan kaki, sini ada R&R. Betul. Boleh singgah beli tom yam makan. Ini tak ada tengah padang pasir tau. Boleh bayang dah. Kita sini ada tom yam, ada apa perjalanan. Boleh tumpang kenderaan. Dulu mana ada. Tapi itulah kesusahan mereka berhijrah pada peringkat awal sampai akhirnya kita hari ini dapat merasai kenikmatan iman dan Islam tu daripada kesusahan mereka, masya-Allah. Itu hebat kisah yang dikongsikan Ustaz tadi, bagaimana anak kepada Saidina Suhail yang mana dipulau ataupun dimarahi oleh kaum Quraisy ketika mana berpindah agama daripada agama mereka ke agama Islam. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan seketika nanti, tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik, kita bertemu kembali dan sama-sama kita meneruskan perbincangan, membuka kembali perbincangan kita berkenaan dengan Saidina Suhail bin Amru, seorang yang cerdik, hebat dan baik di dalam kata-katanya. Dan sidang penonton, saya ajak anda semua di rumah dan kita yang berada di sini memikirkan, bila mana kita faham setiap nama yang kita sebutkan, tak kisahlah sahabat kita ataupun kisah-kisah di zaman dahulu, setiap nama yang kita sebutkan mesti akan ada satu benda yang menyebabkan kita sebut namanya, kita akan teringat kepada perkara yang dekat dengan dia. Macam contoh kita sebut berkenaan dengan Ustaz Abdullah Amin, kita akan ingat kepada whiteboard Ustaz, ya. Tapi hari ni tak ada kan, hari ni kita tak ada visual di tepi saya, tak apa kan. Dan bila mana contoh kita berkenaan dengan kisah Saidina Suhail, pasti juga ada sesuatu yang bila mana disebut saja nama Saidina Suhail, kita akan teringat kepada benda tersebut. Mungkin ada sesuatu yang hebat ingin dikongsikan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, bila sebut kepada Saidina Suhail, memang kita ingat dia adalah orang, kita akan mengingati kepintaran dia, akil wa syaraf, istilah dia. Akil maknanya orang yang pandai, akil wa syaraf, syaraf itu maknanya mulia. Jadi kalau akil semata-mata, contoh macam Abu Jahal, tak ada syaraf. Syaraf itu kemuliaan, daripada nama Abul Hakam, orang yang cerdik tapi digelar dalam sejarah sebagai Abu Jahal, orang yang jahil. Tapi dia akil wa syaraf, dia mulia, akhlak dia ada. Akil wa syaraf. Jadi sebab tu dalam Islam sendiri, maknanya kalau kita menuntut ilmu, akhirnya kita akan dibawa untuk ada akhlak lah, ada syaraf, ada kemuliaan. Jadi orang tak tengok sijil kita. Orang tak tengok datang kita kan. Orang tak tengok, orang tengok terjemahan ilmu dalam hidup kita sehari-harian. Orang tengok kita, orang tak tengok cakap, okey, awak ni tanya kan kelulusan mana, apa semua, orang akan tanya dalam majlis rasmi. Tapi dalam hari-harian, orang nak tengok universiti kita di mana, kan, daripada kehidupan kita hari-harian. Baru nampak, okey, terjemahan ilmu betul lah, orang-orang yang belajar ada belajar lah. Ala sekolah lah. Ada sekolah. Ada baca. Ada baca punya orang. Ada sekolah punya kan. Itu beza kan, kita orang nampak kita tu. Jadi maknanya contoh macam orang kafir. Orang kafir tak baca Quran, dia tak baca hadis. Dia baca siapa? Dia baca kita. Dia baca akhlak kita, dia baca hari-hari perbualan kita, percakapan kita, tingkah laku kita, dia baca itu. Dia tak baca Quran, tapi dia baca terjemahan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tu ilmu tu akil wa syaraf. Syaraf tu kemuliaan yang kita hari-hari tunjukkan dan terjemahkan ilmu kita tu pada perbuatan kita. Baik, terima kasih Ustaz berkenaan dengan apa satu benda yang bila mana disebut saja nama Suhail bin Amru, kita akan teringat kepada benda itu. Maknanya tadi
Aqil wa syaraf. Dua sifat yang cukup istimewa ada pada Saidina Suhail bin Amr. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tayyilah Ustaz dari sahabat kita, Puan Hasnoin Wahid. Baik, kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua di sini. Yang pertama katanya, Saidina Suhail bin Amr merupakan salah seorang daripada pembesar terkemuka dalam kalangan Quraisy dan juga dikenali sebagai pemidato kaum Quraisy. Beliau bijak dan petah berkata-kata dan setiap pendapatnya diambil berat oleh puak beliau. Selepas keislaman beliau menguatkan kaum muslimin selepas kewafatan baginda Nabi SAW di Mekah. Beliau mengambil bahagian dalam peperangan Yarmouk di pihak kaum muslimin. Soalan saya Ustaz, kenapakah di saat kematian beliau dia berada di Palestin di sebuah kota kecil bernama Ammawas? Dan apakah tugasnya sampai beliau ke sana? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hasnoin dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Katanya kenapa berada di situ Ustaz? Silakan. Okey. Ketika Rasulullah SAW mendidik para sahabat, baginda mendoktrinkan ataupun mengajar satu benda yang sangat penting, iaitu apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim wa arda bertebaran di muka bumi. Kita jumpa makam sahabat. Cuba tengok makam, contoh macam makam Abi Waqqas dekat Guangzhou, China. Sayyidina Qas dekat Uyghur, China sana. Dekat bahagian Asia Tengah, kita ada makam Qutham Ibn Abbas. Qutham Ibn Abbas ni makam sepupu Nabi yang disebut sebagai ashbahan Nabi khalqan wa khuluqan. Sebiji macam Nabi akhlaknya dan gaya dia. Orang rindukan Nabi, orang akan tengok sepupu Nabi. Dia adalah abang Abdullah bin Abbas. Qutham Ibn Abbas. Sebiji. Cara berjalan, cara bercakap, cara senyum. Sebiji macam Nabi. Dia sepupu, tapi sebiji macam Nabi. Qutham Ibn Abbas. Makamnya berada di kalau sekarang Samarkand. Kita boleh jumpa makam Abu Ayyub Al-Ansari dekat Turki. Kalau sekarang dekat Turki, kita jumpa makam sahabat di mana-mana tempat. Sebab apa? Mereka memang nak menyampaikan Islam. Maknanya balighu anni wala ayah tu. Jadi jadi maknanya dua empayar besar, Rom dan Parsi, dan juga dua laluan besar itu Spice Route dan Silk Route, laluan sutra dan laluan rempah. Kita akan tengok jaluran banyak makam-makam sahabat kat sini ya. Jadi balik kepada Sayyidina Suhail bin Amr, iaitu ketika Rasulullah SAW wafat, dia memang dedicate dia dan ahli keluarganya, dan dia adalah yang memilih untuk menyertai operasi mengislamkan tanah Rom. Ada sahabat yang maknanya dedicate hidup dia untuk Parsi. Ada Rom, ada yang dua laluan sutra dan laluan rempah. Dia dedicate hidup dia, dedikasi hidup dia adalah untuk Rom. Sebab tu peperangan Yarmouk dia bersama dengan Sayyidina Khalid bin Walid, dan peperangan Yarmouk 636 Masihi, 637 Baitul Maqdis. Dia bersama para sahabat untuk mengislamkan Baitul Maqdis. Jadi ketika di Baitul Maqdis, dia bawa semua ahli keluarga dia, anaknya Sayyidina Abdullah bin Suhail, Sayyidatina Ummu Kathum bin Suhail, semua anak-anak dia dan cucu-cucu dia duduk di sekitar Baitul Maqdis. Dan ketika kemudian tidak lama selepas itu, para sahabat diuji dengan penyakit taun di Amwas. Amwas ni satu kota kecil antara Jerusalem dan juga Tel Aviv sekarang lah. Tel Aviv, maknanya antara Jerusalem dan Tel Aviv ada satu kecil nama dia Amwas. Di situ mereka diuji dengan taun, dan lebih 10,000 orang sahabat yang dimakamkan di situ, di tempat-tempat lain pun banyak. Antaranya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, antaranya Sayyidina Mu'az bin Jabal, antaranya Sayyidina Shurahbil bin Hasanah, atau antara sahabat yang meninggal. Dan Sayyidina Suhail bin Amr, dia, ahli keluarga dia, anak dia, cucu dia, semua meninggal dan dimakamkan dekat Amwas tadi tu. Dan disebut dalam kitab sirah bahawa Sayyidina Suhail bin Amr dia meninggal semua ahli keluarga, anak, cucu dan sebagainya, dan tidak meninggalkan zuriat. Maksudnya semua meninggal ketika, sebab dia bawa semua, dedicate hidup dia semua memang untuk di Palestin tu ataupun di tanah Syam tu, dan meninggal semua di situ.
Ini antara bagaimana dedikasi para sahabat. Kita dah cerita pasal Amwas pada beberapa episod yang lepas. Saya sendiri bawa tajuk tu. Bagaimana taun melanda para sahabat dan banyak yang meninggal kat situ untuk ujian. Dan bagaimana zaman wabak tu sudah ada bagaimana Amr bin As, mana pemimpin selepas itu, tafarraqu wa tajabbalu, maknanya dia dah kuarantin dah, tafarraqu, pisah-pisahkan dah. Yang confirm sakit satu tempat, yang ada tanda-tanda satu tempat, yang sihat confirm tajabbalu, pergi satu tempat, naik atas bukit. Kan? Yang sakit ni baik pindah kat sini, yang confirm baik pindah naik atas. Mana dah ada kuarantin, sistem kuarantin sama para sahabat lagi dalam peristiwa Amwas. Ada SOP Dari SOP dah. Ada akhirnya dengan sistem tafarraqu wa tajabbalu tu, maka habis maknanya tahun wabak tahun tu dengan cara SOP yang demikian. Dipisahkan itu. Baik, terima kasih Ustaz pencerahan berkenaan dengan soalan dari sahabat kita Hasloin Wahid dari Kota Kinabalu. Dan soalan seterusnya dari Puan Nur Hayat Ismail di Facebook. Katanya, Assalamualaikum, mohon Ustaz kongsikan sejauh mana kesan perjanjian Hudaibiyah menunjukkan bahawa Islam begitu memegang erat pada janji dan ianya menjadi titik tolak kepada penaklukan semula kota Mekah. Apakah jawatan atau kedudukan Sayyidina Suhail bin Amru sehingga kaum Quraisy melantiknya sebagai wakil mereka? Tidakkah mereka gusar memandangkan anak beliau telah memeluk Islam? Terima kasih Kak Ayat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Terima kasih Kak Ayat atas soalan yang ditanyakan. Silakan. Okey, peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, perjanjian Hudaibiyah ni kisah di sini. Okey, lepas peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah, peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Jadi 6 Hijrah para sahabat dengan Rasulullah SAW bergerak daripada Madinah untuk menunaikan haji. Jadi maknanya mereka dengan pakaian berihram. Maknanya berihram daripada Mekah tau. Daripada Madinah. Mana nak sampai kalau peta kita daripada Kedah balik Kuala Lumpur, 400 km berjalan sampai di Hudaibiyah. Hudaibiyah ke Mekah lagi 15 km. 15 km orang kafir tak bagi Nabi masuk. Okey, para sahabat Nabi masuk. Jadi maknanya kemudian mereka berbincang. Wakil daripada orang kafir ketika itu Sayyidina Suhail bin Amr. Waktu tu Sayyidina Suhail bin Amr belum Islam lagi ya. Jadi maknanya wakil daripada orang kafir adalah Sayyidina Suhail bin Amr. Walaupun anak dari Islam kan, maknanya tapi dia belum Islam lagi. Jadi maknanya apabila mereka bertemu di perjanjian Hudaibiyah, mereka berbincang. Dan akhirnya mereka kata, okey tak apalah. Nabi SAW nampak. Kenapa Suhail yang dipilih? Sebab waktu tu pembesar-pembesar Quraisy lain banyak dah tak ada dah. Abu Jahal dah meninggal. Abu Lahab dah meninggal. Jadi antara yang muda, pemimpin muda waktu tu, Suhail lah pergi. Saya berbincang dan Rasulullah nampak. Rasulullah nampak orang kafir ni dia tak pegang pada janji. Saya kata okey, setujulah kita balik. Maknanya tahun ni tak boleh pergi haji. Antara para sahabat ada yang bayangan ada orang terkandas dekat KLIA, ada orang terkandas bas lambat daripada Madinah pergi Mekah. Dia punya kena marah mutawif macam mana kan. Itu bas lambat tau. Ini dah berjalan kaki 400 km kurang lebih, tak boleh masuk. Dah tak boleh, kita patah balik pergi ke Mekah. Sahabat dia kata, aduh macam apa orang kafir. Tapi Rasul nampak orang kafir, maknanya orang yang tak boleh pegang janji, mana antara jangan berperang. Tiba tahun depannya orang kafir serang orang Islam, kabilah pedagang orang Islam. Itu Nabi datang untuk pembukaan kota Mekah pada tahun yang berikutnya kan. Jadi maknanya memang Sayyidina Suhail bin Amr waktu tu sebagai wakil kepada orang kafir, bagi pihak orang kafir berbincang dalam perjanjian Hudaibiyah. Iaitu 6 Hijrah kurang lebih selepas peperangan Khandaq. Faham. Baik, terima kasih Ustaz. Dan bila disebut saja nama Suhail bin Amr, pastinya banyak perkara yang kita dapat pada hari ini, dan Ustaz mungkin tak boleh simpulkan dalam keadaan yang ringkas untuk diberikan nota penting kepada penuntut-penuntut dan sedikit doa penutup nanti. Silakan. Satu kesimpulan ringkas, Nabi SAW menyebut bahawa ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku ibarat bintang, kata Nabi SAW. Mana-mana engkau nak ambil petunjuk, kau akan dapat petunjuk. Jadi maknanya daripada cerita Suhail bin Amr ni, apa petunjuk ataupun yang kita boleh ambil maknanya iktibar yang boleh kita ambil, okey, iaitu apa yang diiktirafkan Nabi SAW, aqil wa syaraf. Aqil orang yang berilmu
dia mendengar perkataan Iqra daripada awal lagi, kan? Tapi kemudian dia belum sampai kepada utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tidak membaca. Iqra pembaca, utlu pembaca juga. Tapi Iqra baca saja, utlu baca dan perhatikan. Jadi maknanya dia membaca perhatian, akhirnya Allah SWT bagi hidayah dekat dia. So kita dalam Quran ni, kita nak jadi orang yang akil, orang yang berakal, kena baca dan perhatikan. Dan kita boleh tengok macam mana kaitan dengan sains-sains moden mengenai Quran tu, dan juga syaraf. Syarat ni mulia. Maksudnya apa yang kita belajar, kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Wallahu alam. Silakan dengan doa penutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami ya Allah. Amin. Bantulah orang susah di kalangan kami ya Allah. Amin. Berikan jalan keluar dan bagi permasalahan orang yang ada permasalahan di kalangan kami ya Allah. Amin. Tunaikanlah hajat serta cita-cita orang yang mempunyai hajat di kalangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami yang Kau uji dengan sakit ya Allah. Kurniakan kesembuhan-Mu kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang Kau uji dengan kematian ya Allah. Berikan ketabahan dan juga kesabaran kepada ahli keluarga yang tinggal ya Allah, dan kerahmatan bagi yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya saya rabbal nak alamin. mengambil peluang untuk doakan, iaitu ni masuk hari kelima satu orang yang hilang di sungai Pak Temeluh. Mudah-mudahan Allah temukan jenazah dan juga selamatkan dan beri ketabahan kepada ahli keluarga. Saya ucapkan takziah kepada ahli keluarga juga. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Luqman dan juga ahli panel Prof. Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan topik tafsir dan taranum surah Ad-Dukhan ayat 32 sehingga ayat ke-38. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.